Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Terima kasih. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti yang telah kita janjikan, kita bertemu sekali lagi dalam podcast Fikrah dan Hujah yang tampil dengan tajuk-tajuk dan perbincangan yang senantiasa segar dan panas. Biasanya dalam promosi awal kita, sebelum kita bersiaran lagi, ratusan bahkan mencecah ribuan komen-komen yang telah dilontarkan menghangatkan lagi suasana. Sehingga kita boleh kata sunnah yang baik ini juga telah diikuti oleh beberapa pihak. Alhamdulillah. Kan? Mudah-mudahan menjadi contoh teladan yang baik. Kita sentiasa terbuka, setiap orang yang nak ikut kita dalam kebaikan ini, Alhamdulillah. Dan pada malam ini seperti yang kita janjikan, kita masih lagi kekal bersama dengan dua panel tetap kita yang berbahagia, sahibus samahah, Datuk Mufti Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Selamat datang, Datuk. Ya, masih lagi kekal dengan kita. Alhamdulillah. Juga panel tetap kita yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, selebriti podcast yang senantiasa panas kan, dan dinanti-nantikan. Bersama kita juga malam ni, masih belum di-remove. Masih belum di-remove. Ya. Dan kita menampilkan, ramai juga yang teruja apabila kita buat di poster tu, penampilan istimewa tetamu khas. Kita dah banyak kali, banyak siri Datuk, tak ada tetamu jemputan. Malam ini kita terima kasihlah kepada yang berbahagia Datuk Dr. Fathul Bari yang sudi menjadi tetamu jemputan kita. Alhamdulillah. Doktor juga berkelulusan dalam bidang hadis. Alhamdulillah, sesuai dengan tajuk kita pada malam ini. Jadi kita nak sembang malam ni rancak sikit lah, 4 orang kan. Jadi taklah syok seorang-seorang. Syok beramai-ramai. Kan. Dan kita punya menu malam ni. Okay, menu malam ni. Seperti yang telah tertayang dan terdedah. Kepada semua penonton, nama menu ni ialah Miang Kam, bukan Miang Keladi. Atau Miang Gatai tu. Miang Kam. Ni makanan mana tu? Ini makanan perlih lah. Makanan perlih lah. Siam daripada tiru. Ya, tiru. Yang ni Miang Kam perlih. Miang Kam perlih. Walaupun asal Siam lah kan. Asal Siam lah. Okey, Miang Kam perlih. Jadi sebelum kita nak mulakan perbincangan kita ni, saya rasa kita kena tunjuk jugalah, no? Tunjuk sikit macam mana nak makan Miang Kam ni. Sebab walaupun kami ialah bukan orang sini kan. Memang ini pertama kali makan Miang Kam ni di sinilah. Di sini ya. Jadi tak semua orang yang bukan berada di Perlis ni, tak pernah berada di Perlis, mungkin tak tahu makanan ni. Tak tahu Miang Kam ni ya. Miang Kam ni dia makanan yang agak popular lah di Perlis. Di Perlis lah. Walaupun rakyat dia tidaklah miang sangat. Okey. Saya elok kalau Ustaz Mat kenalkan satu-satu. Oh, masya-Allah. Okey. Item dia. Ni bahan asli lah, bukan. Bahan asli. Yang ni yang sahih, yang bukan yang palsu lah. Ya, sebab kami nak test tu. Macam Imam Bukhari kena test tu. Masuk Baghdad dia kena test. Okey. Jadi yang ni kalau penonton boleh tengok, anda ambil satu tu Okey, yang ni nama dia daun kaduk. Atau kaduk. Kamera dapat nampak? Nampak tak? Nampak. Bukan kaduk naik junjung. Okey. Ni daun kaduk. Okey, daun kaduk. Dia macam daun sirih. Kita kena ada ciri-ciri untuk nak membezakan kaduk benar dan kaduk palsu. Okey. Kemudian kita ada kacang. Yang ni semua orang tahu kacang. Kacang goreng. Dah ambil sikitlah. Dia macam ni. Itu kuah dia. Kuah dia ni. Kita Palm sugar. Kuah dulu atau kuah kemudian. Kuah ni ana tak pasti daripada apa Datuk. Dia ni ada Kadang orang pakai Nissan. Nissan. Jadi kita masukkan sikit kuah dia. Bukan Nissan yang kat kubur tu. Itu batu Nissan. Malah apa ni? Jangan takut. Kalau kau takut. Okey, kita buat kacang tu Kalau kau takut, aku pun takut. Tapi dia dah melekat ni. Okey, kacang. Ustaz tu pun biarlah letak benda-benda kering dulu. Itulah.
Dia basah dulu kan. Ini dia bagi letak yang basah dulu. Nampaknya anda dah gagal ni. Ni gagal ni. Betul korang boleh. Ni check 09 ke tak? Ada mungkin pendatang. Kan, kacang. Yang ni bawang merah. Bawang merah. Tapi tak apalah, kita nak podcast kan, kita nak solat. Okey. Yang ni Dia tak wajib tertib, tak wajib. Dia tak wajib tertib ni. Tak wajib tertib. Tapi Kena mualat. Okey, lepas tu yang ni nyok Nyok. Nyok kan, nyok kering kan. Nyok kering. Di belah selatan tak ada benda ni. Dia ada kelapa. Yang Udang. yang ni udang kering. Ya. Udang kering. Yang ni limau, masukkan saja. Limau nipis. Rasa. Yang ni cabai. Kalau Dr. Rozami dia mungkin makan banyak sikit lah pasal dia pedas. Kan. Okey, jadi macam itulah. Okey. Lepas tu kita lipat tu. Kita lipat. Bismillah. Bismillah. Boleh tu ah? Bismillah. Ada manis, ada pedas, ada crunchy, Campur semua sekali. semua ni. Jadi siapa yang bertandang ke Perlis boleh dapatkan miang kam ni di kedai-kedai di sekitar Perlis lah. Jadi sementara anda makan ni tu, tajuk kita ni bukanlah benda baru. Benda yang dah lama. Dan tajuk ni memang kita tengok agak sensitif lah. Dia nak nampak macam, bila kita bincang tajuk ni Datuk, dia macam ada juga nak menjatuhkan orang, nak menyerang orang. Dulu kalau tak silap saya, ada juga di kalangan ulama-ulama hadis ni yang dikatakan, kenapa kau suka cakap tentang orang? Betul tak? Ya. Jadi saya minta tetamu tu, boleh bagi tetamu tu. Boleh. Ha. Bagi dia rasmi lah. Biar sebenarnya Datuk doktor melihat isu ni, kan? Kadang-kadang orang tengok dia macam persaingan peribadi, persaingan kelompok. Macam mana? Silakan, Datuk. Okay, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mat, Datuk Dr. Mazhar, seterusnya Datuk Profesor Dr. Rozaimi, para penonton podcast Fikrah dan Hujah sekalian. Terima kasih atas jemputan untuk dapat juga kesampaian ke sini. Alhamdulillah. Saya persisnya duduk tengok tu, saya tak nampak rupanya duduk atas kerusi ni. Dia nampak kat separuh elok je duduk. Itu keramat tu. Keramat. Tapi sahih. Selamat yang saya. Kapung. Berbincang soal hadis palsu ini, topik ini sebenarnya tanggungjawab bersama. Dia bukan soal kelompok tertentu, aliran tertentu. Perbincangan soal hadis palsu ini bukan satu perbincangan yang baru. Topiknya bukan topik yang baru. Isyaratnya sendiri telah diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikategorikan sebagai mutawatir. Diriwayatkan oleh lebih daripada 60 sahabi radhiyallahu anhum ajma'in dan tokoh-tokoh hadis yang lain. Hadisnya Nabi SAW bersabda, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, siap sedia tempatnya dalam neraka. So jadi isyarat yang diberikan oleh Nabi SAW ini menjadi asas kepada peranan dan tanggungjawab ulama untuk apa? Untuk menepis pembohongan-pembohongan dan pendustaan atas nama Nabi SAW. Sebagai contoh, Al-Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah dia menjelas panjang soal ini juga dan menukilkan hadis kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu dikategorikan sebagai pendusta sekiranya dia meriwayatkan semua benda yang dia dengar. Jadi ini tak timbul soal aliran, soal grup, soal kumpulan, tetapi ini adalah soal tanggungjawab bersama. Sebab itu ulama-ulama dulu ni, terdahulu ni, usaha untuk menyusun hadis-hadis yang sahih. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari. Tadi Dr. Rozaimi sebutkan di awal tadi pasal Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana diuji, diimtihan, dites keilmuan dia dari sudut hadis, ilalnya dan sebagainya.
ketika mana dia ke Baghdad. Al-Imam Al-Bukhari dalam mengarang sahihnya, kita semua pun tahu sejarah ataupun sebab penulisan sahih, kitab sahihnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menerangkan kepada umat manusia, membezakan antara mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan seperti mana yang dinukilkan di dalam mimpi beliau. Yang dinukilkan oleh para ulama hadis, bagaimana beliau menyatakan mimpi beliau pada gurunya, bahawasanya beliau bermimpi beliau mengipas Nabi SAW dan diberikan tafsiran pada mimpi tersebut, iaitu beliau menjauhkan hadis-hadis palsu dan pendustaan daripada baginda SAW. Itu clear. So jadi adakah usaha Al-Imam Al-Bukhari ni terikat dengan aliran pemikirannya ataupun kebertanggungjawabannya ke atas hadis Nabi SAW? Ulama-ulama a'immah arba'ah, para imam, walaupun Al-Imam Abu Hanifah dikategorikan sebagai madrasatul ra'i, tokoh daripada aliran pemikiran, aliran apa kita panggil ra'i ni, kita bergantung kepada banyak kepada akal, istihsan. Okey, istihsan, qiyas dan sebagainya. Tapi murid-muridnya, contoh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Okey. Kemudian setelah Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, tokoh hadis. Okey. Al-Imam Syafi'i, tokoh hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh hadis. Walaupun aliran fiqhnya berbeza. Okey. Tetapi itu tidak menafikan keilmuan mereka di dalam bidang hadis dan kepentingan usaha mereka untuk memastikan mereka menggunakan hadis-hadis yang sahih di dalam pandangan-pandangan dan pendapat mereka. Sebab itu berlaku perubahan pendapat, perubahan pandangan, walaupun ia asasnya ijtihad fiqh, tetapi ia juga berlaku kerana sebelum ini hadis ini padanya sahih, kemudian hadis ini padanya lemah. Dan itu yang berlaku. So jadi kalau Ustaz Mat tanya pasal soal adakah perbincangan ini dan topik ini berkaitan dengan aliran pemikiran tertentu, padahal tidak. Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Dia bukan bertujuan untuk menaikkan kumpulan tertentu dan menjatuhkan kumpulan yang lain, tak. Ini adalah tanggungjawab. Kita nak perang apa sekarang ni? Kita nak perangi pemalsuan ke atas Nabi SAW. Jadi, pemalsuan ke atas Nabi yang bagi kumpulan yang mendakwa nak mempertahankan Nabi SAW. Kita pun nak pertahankan Nabi. Kita pun berdakwa sedemikian. Jadi salah satu cara nak pertahankan Nabi SAW, di samping menjunjung hadis-hadis yang sahih, tentunya menepis kepalsuan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan ayat hujung tu apabila pengakuan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan. Sebab kita tengok dalam masyarakat ni secara umum dan sebahagian, bukanlah kita kata semua, sebahagian penceramah ataupun pendakwah ni dalam dia melaungkan cinta Nabi dan sebagainya, dia tak rasa berat, dia tak rasa satu jenayah, dia tak rasa benda satu kesalahan. Sedangkan dahulu kalau kita tengok pemerintah mengambil tindakan yang keras, sehingga dia rasa kalau orang tegur pun dia susah nak tarik balik. Dia rasa benda tu macam seperti dosa-dosa yang lain. Doktor melihat macam mana? Dia pun nampak macam doktor saja yang duk kalut. Siapa tu? Kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad, sahib bersamaha Datuk Mufti dan juga Datuk Fathul Bari yang ada pada malam ini. Anda ingat lagi dulu kita pernah pergi mesyuarat sekali, bila kita bincang tentang isu hadis palsu. Masa tu kita dipanggil oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan kita dipanggil atas untuk memberikan pandangan tentang penubuhan lajnah tasahih hadis. Dan adalah dalam mesyuarat tu satu orang yang bercakap, kita ni nak bincang pasal hadis kena tengok Asy'ariyah kata apa dulu. Jadi masa tu kami sama-sama geleng kepala lah. Kerana hadis ni dia bukan nak tengok Asy'ariyah kata apa, nak tengok Salafi kata apa, nak tengok Maturidi kata apa, nak tengok Syiah kata apa. Hadis berada di atas daripada tu lagi. Sebab itu macam Datuk sebut tadi, bila bercakap tentang isu hadis palsu, ulama ahli sunnah ni daripada pelbagai aliran mereka bersatu. Kerana agama kita ni dia kekal sampai kiamat. Allah Ta'ala pelihara dia. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamin. Maka sebab itu tidak ada satu ilmu yang diturunkan pada mana-mana umat sama seperti mana yang diturunkan kepada umat ni, iaitulah ilmu penjagaan riwayat. Maka ilmu rijal itu diperkenalkan, disusun oleh para ulama hadis hanya semata-mata kerana nak menjaga keaslian hadis. Sebelum tu,
mungkin penonton kita ni ada sebahagiannya awam. Ilmu rijal tu apa? Ilmu rijal ni adalah ilmu yang membicarakan tentang biografi perawi. Maksudnya ada kitab-kitab yang khusus yang menceritakan tentang perawi-perawi yang pernah berada di Baghdad. Khatib Baghdadi menulis Tarikh Baghdad. Ada yang menulis tentang Tarikh Jurjan, membicarakan tentang perawi-perawi yang pernah sampai ke bandar Jurjan. Ada yang menulis tentang Tarikh Asfahan. Maknanya bercakap tentang peribadi orang. Perawi. Maksudnya bercakap tentang peribadi dia. Dia lahir di mana, lahir bila, anak murid dia siapa, guru dia siapa, hadisnya apa. Boleh dan pakai ke tak apa boleh pakai? statusnya di sisi ulama-ulama hadis. Maka sebab itu ketika mana ulama-ulama hadis ditanya tentang kenapa kamu suka bercakap tentang orang kan? Maka dia kata ta'al ma'ana naqtafillah. Mari duduk bersama dengan kita, kita mengumpat kerana Allah. Mengumpat ni maksudnya mengumpat yang dibenarkan hanya semata-mata kerana nak menjaga keaslian agama. Jadi sebab itulah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia dikritik pada zaman dia kerana Yahya bin Sa'id Al-Qattan seorang ulama hadis besar. Dia dikritik di zaman dia kerana dia banyak menceritakan tentang peribadi perawi-perawi. Dia kata kau ni suka mengumpat orang, kau ni suka bercakap tentang ingatan orang, suka dedahkan. Dia kata apa? Dia kata la ayyakunu khusamai indallah ahabbu ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia menyebutkan, dia kata la ayyakunu khusamai indallah. Kalaulah kata orang-orang yang aku kritik daripada kalangan perawi yang lemah ni, yang pemalsu ni, yang aku dedahkan kritikanku pada mereka disebabkan nak menjaga hadis-hadis Nabi ni, mereka ni menjadi musuhku di hadapan Allah, dakwaku kerana aku mengumpat mereka, lebih aku suka daripada yang menjadi musuhku ialah Rasulullah. Kerana Rasulullah akan bertanya aku nanti, lima haddatsta anni haditha kadhib. Kenapa engkau baca daripada aku hadis-hadis yang palsu? Engkau biarkan hadis-hadis yang palsu ni tersebar di atas namaku. Maka sebab itu, ulama-ulama hadis daripada zaman dulu sehingga zaman sekarang, mereka akan sebut satu orang kata apa, ulama-ulama hadis satu nada yang sama. Bayyin amrahu linnas. Jelaskan kedudukan pemalsu hadis, pembawa cerita bohong, pembawa cerita hadis palsu ni kepada manusia supaya manusia tahu. Dan alhamdulillah sekarang ni tak macam dulu lah. Sekarang ni bila kita cerita pasal hadis palsu, orang dah mula ada awareness. Kira seimbang lah. Yang nak jaga nama ustaz dengan nak jaga nama Nabi ni kita nampak seimbang. Dulu kita struggle. Datuk antara yang awal sebut. Datuk Fatul Bari pun antara yang awal sebut. Masa tu anak tak masuk dalam bidang hadis lagi. Masa tu pun kita pun heran. Pasal apa cerita pasal isu hadis palsu ni macam berat sangat? Bila kita dah masuk dalam bidang ni, baru kita tahu isu ni adalah satu isu yang serius. Orang awam memang bergaduh. Dalam kitab Tahdzirul Khawas min Ahadisil Qusas disebutkan tentang satu kisah Al-Imam Asy-Sya'bi apabila dia masuk dalam satu bandar, dia salat dalam satu masjid. Lepas tu dia dengar seorang tok guru janggut panjang, orang keliling dia baca hadis. Penceramah ni. Penceramah, kan? Glamour lah. Kan? Mungkin view dia lebih tinggi daripada view Sya'bi, kan? Jadi sebab Sya'bi orang tak kenal, dia masuk dalam masjid orang tak peduli kat dia pun, kan? Jadi dia masuk, dia salat, dia dengar syekh janggut panjang ni baca hadis. Dan hadis tu hadis yang tak betul. Hadis yang silap, hadis yang salah. Dia kata apa? Aku tak boleh nak tahan diriku daripada nak selesaikan solat. Fa khaffaftu salati. Aku segerakan solat aku dan aku bagi tahu pada tok syekh tu, hang baca hadis salah. Masa tu orang-orang yang ada di keliling tok syekh tu pukul Sya'bi. Ya. Pukul Sya'bi. Solidariti lah ni. Bersolidariti. Maksudnya daripada zaman dulu sampai sekarang ada saja orang yang ekstrim untuk menjaga nama tokoh masing-masing berbanding daripada menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'bi ni bukan sembarang orang, gunung ganang dalam hadis. Ya. Kena pukul tu, kan? Apalah sangat kalau kena kutuk. Kena kecam dalam Facebook. Biasalah kan. An-Nasai kena pukul. An-Nasai kena pukul ya. Kenapa pasal Kan hadis. Kena hadis. Ibnu Jarir Ibnu Jarir At-Tabari juga kena pukul. Pasal tahan hadis. Ya. Jadi doktor belum kena pukul? Belum lagi. Belum secara anda Kereta kena bakar pernah tu. Okey, ada ke tu? Silakan. Okey,
sebelum tu kita minta yang menonton ni, walaupun saya tengok dah cecah dekat 3,000 secara live ni, satu page, yang lain saya tak pastilah TikTok ke Instagram. Alhamdulillah. Cuma saya minta sahabat-sahabat yang mengikuti live kita ni boleh share siaran kita ni. Tapi sebelum nak share tu saya mock dululah kan. Okey. Datuk, saya tertarik lah, selain daripada Miangkam ni, saya tertarik juga yang lebih panas ni karya Datuk, hadis palsu, kesan negatif terhadap imej Islam. Dan Datuk dulu memang terkenal lah kan, ramai jugalah di kalangan orang menega-menega ni marah kan, hadis-hadis kayu koka, hadis apa? Hadis banyaklah kan, hadis salam masuk syurga. Masuk syurga kan. Sampai saya ingat lagi ada satu seminar di Perak. Satu seminar anjuran Jabatan Agama Islam Perak masa tu. Sakan masa tu kan. Boleh Datuk cerita. Masa tu muda kan. Saya ingat dia punya ni pengarah Jabatan Agama dia kan. Kan Syekh tu. Datuk Makna Mansur. Komen sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah kita pada sahabat-sahabat yang telah ulas. Dulu nak ingat sikit dulu bila nak cakap pasal hadis palsu ni letih. Sekarang ni ramai Dr. Rora bidang hadis, Dr. Falbari, ramai lagi pun mula menyelami bidang hadis ni. Dulu ada orang kata palsu pun hadis juga. Apa yang masalah? Yang palsu tu perawinya dia kata, yang hadis tu Nabi lebih punya. teruk dia kata ada tergamuk Nabi cakap dia kata palsu. Kira dulu dia punya persaingan dulu yang antara yang dahsyat, ingat tak? Hadis fadilat tiap malam sembahyang tarawih. Malam pertama, malam kedua. Malam pertama, malam kedua, sehingga ada malam tu pahala seperti sekalian para nabi, seperti Nabi Ibrahim. Maksudnya memanglah damai yang tarawih memang tak masuk neraka bila-bila. Sebab seorang nabi pun tak masuk neraka. Dan bayangkan hadis palsu ni yubayyinul uqul, akan yukhaliful manqul. Begitu dia punya menyanggahi. Sebab itu hadis palsu ni ialah tanggungjawab kita bersama. Ulama-ulama membahaskan tentang hadis palsu ni. Mereka pertama mereka bahas sama ada dia adalah dosa besar, antara besar dan besar. Berapa banyak ayat Quran tadi pun telah baca, Dr. Fatul Bari baca tentang hadis tu, dan kita ada ayat Quran. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudillan nas bighairi 'ilm. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang dusta atas nama Allah? Bila kita kata ini hadis, berarti kita telah letakkan nilai divinity. Kita telah letakkan nilai itu arahan Tuhan. Kerana Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa? Sebab itu dia dosa besar. Sehingga kan Abu Ma'ali Al-Juwaini, ini dalam siapa yang belajar di dalam fiqh usul dan menukilkan daripada bapaknya. Bapak dia Abdullah bin Yusuf bin Abdullah Al-Juwaini, usuli adib kan, menyatakan orang yang dusta pada Nabi kafir. Walaupun Abu Ma'ali Al-Juwaini anak dia tidak berasa itu pandangan yang dhaif, tapi mengkafirkan. Sehingga ke tahap itu ada pandangan. Maksudnya kerana terlalu bahaya. Dan Az-Zahabi dia menukilkan daripada Ibn Jauzi bahawasanya dia kata kalau dia reka hadis tu membabitkan halal haram, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, sepakat kafir. Cumanya dia kata kalau dia reka hadis itu bukan bab tu. Bukan targhib, itu bab. Tapi kalau dia benda yang haram, dia pergi reka bagi jadi halal. Maksudnya dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kafir. Sebab itu ulama-ulama hadis serius masalah ni. Salah di kalangan mereka Yahya bin Ma'in apabila mendengar hadis orang baca man asyaqa wa katama wa mata syahidan. Siapa yang bercinta kemudian mati, dia menyimpan cintanya, mati syahid. Kata Yahya bin Ma'in, halal darah. Ya. Halal darah. Maknanya kafir lah. Kafir, sama ada kafir ataupun macam hukuman pada itu ialah ta'zir yang membawa kata dihalalkan darah. Maksudnya hukuman yang ini besarnya. Kenapa? Kita ni kalau dusta atas nama orang pun tak boleh. Dusta atas nama Nabi. Seakan-akan bahawasanya pertama, ajaran yang Allah bagi pada Nabi hari itu tak apa cukup. Kita nak kena pergi tambah lagi. Menafikan ayat Quran. Itu yang mereka kafirkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ni. Menafik. Yang kedua, satu pembohongan pada orang yang nak beramal lah. Orang yang nak beramal agama ni,
Tapi baca satu hadis palsu, dia sangka Nabi kata, pakat ambil lah hadis tu. Macam kita tengok baca di Indonesia, fadilat minum kopi tu. Pakatlah pergi minum kopi kerana sangka bahawasanya ada hikmah malaikat bertasbih lagi bau kopi di mulut pakat masuk, habis orang berkek Starbucks dia masuk lah. Kan? Maksudnya fadilat dia. Betapa dia telah mempersendakan, memperbodohkan, telah mempermainkan hajat orang ingin beragama. Menipu hamba-hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu kesalahan yang besar tentang hadis palsu ni. Dan ini adalah kewajipan setiap orang untuk menangkisnya. Kewajipan, kalau kita tengok orang duduk di meja mengajar tu minum arak, itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tak kata minum arak, tidak qaul kata minum arak sampai jadi kafir. Yalah dalam Khawarij dan seumpamanya. Tapi ini duduk di meja mengajak masjid, baca hadis palsu yang dusta kepada Nabi SAW. Yang mana orang akan ambil hal tu. Orang sangka Tuhan suruh kita buat benda ni. Rupanya Tuhan tak suruh. Dia yang reka. Orang tu yang reka. Sebab tu penyebar, pembaca, Al-Imam Ibn Hibban dalam kitabnya dia kata faslun zikru wujubi dukhulin nar liman nasaba syai'an ila ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alimin bi sihhatihi. Walaupun dia tak dia pasal wajib masuk neraka siapa yang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sedangkan dia tak mengetahui, tak pasti benda tu sahih ke tak, wajib dia hebat tak masuk neraka. Cuma satu benda yang banyak sebab lah, nanti mungkin kita akan bincang pasal hadis palsu ni. Ibnu Salah ni mazhab Syafi'i. Fatwa Syafi'i salah. Ibnu Salah kata apa? Kitab Ibnu Salah ni kira kitab hak ramai orang pakat baca, Muqaddimah Ibnu Salah semua pakat baca. Antara semua pemalsu tu, wasyarru anwa'i wadda'in qaumun yantasibuna atau yansibuna ila zuhdi was salah. Kaum yang menyandarkan diri kepada kezuhudan dan salah. Kalau kita sebutkan sufi marah pula, tapi maksudnya sufi hak jenis itulah, hak yang okey tak apa. Yang mereka hadis-hadis palsu. Niat mereka baik. nak menggalakkan ibadat. Nak menggalakkan ibadat. Ini orang Malaysia, kita selalu baca kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, walaupun dalam Ihya ada masalah hadis tapi dia tidak bermaksud kerana kadar pengetahuan dia di dalam hadis seperti yang dibahaskan oleh para ulama, dibahaskan juga oleh As-Subki yang mentahqiqkan. Tapi yang pentingnya ialah Al-Ghazali ada bab dalam Ihya tu mengingatkan bahawa kan waqad dhanna dhannun, dia kata ada orang kata annahu yajuzul wad'i hadis li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fadail wat tashdidu fil ma'asi. Boleh untuk dia kata ada orang pi sangka boleh, dia kata kerana lianna zalika maqasiduha hasanah, kerana niatnya baik. Kata Ghazali, hadha khata'ul mahd. Kata Ghazali, inilah kesalahan yang jelas, tak boleh. Kata Ghazali, hatta kalau betul-betul nak sufi pun, Al-Ghazali tu sufi, dia pun tak benarkan. Hatta dalam fadail, kerana tak boleh, kata dia. Kerana dia bagi hadis tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduk dalam neraka. Maka ini soal memerangi hadis palsu ni kewajipan kita semua. Bukan kewajipan aliran tu, aliran ni, ustaz. Wajib. Dan mendengar orang baca hadis palsu dan kita mendiamkan diri adalah mungkar yang besar. Dia dah berdosa besar, kita yang diam pun berdosa. Dan membiarkan orang baca hadis palsu, buat halaqah dalam masjid, dia baca hadis palsu, artinya majlis itu lebih besar dosanya daripada majlis minum arak. Kerana minum arak dosa besar, tapi baca hadis palsu dosanya lebih besar. Ini perkara yang mesti, itu yang daripada dulu kita semua orang mengaji hadis ni, dia memang akan sensitif dengan hadis palsu ni. Ya. Okey Datuk, tadi Datuk Mufti ada sebut tentang isu apa, walaupun dengan niat yang baik. Sebab ramai orang kata tak apalah, macam Datuk kata palsu pun tapi makna dia bagus.
Dia bertujuan baik kan. Dia nak ajak orang kebaikan kan. Sebab tu kadang-kadang ada cerita-cerita yang palsu, riwayat-riwayat yang palsu tapi ditutup kata apa salahnya kan. Yang pentingnya dia nak bawa kepada kebaikan. Kenapa kita tak boleh terima alasan yang seperti ini? Okey, pertama sekali kita kena bezakan. Kita kena bezakan perbincangan tentang status kedudukan hadis atau sandaran hadis itu kepada Nabi SAW dan perbincangan tentang konten dan maksudnya. Dua benda berbeza. Sebagai contoh, hadis yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu. Hadis yang cukup masyhur dibahaskan. Ada pendapat kata hasan tapi kebanyakannya kata dhaif. Dhaif kerana sanad-sanadnya walaupun dalam 12 jalan, 8 jalan, 12 jalan tetapi tidak saling mengukuh antara satu dengan yang lain. Saya lebih cenderung pada hadis dhaif lah. Namun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bila ditanya tentang status kedudukan hadis ini, dia tak menyebut secara direct tentang soal sanad. Tetapi bila ditanya tentang maksud hadis ni, dia kata adakah kalam, ditanya kepada dia, adakah kalimah ini kalimah palsu? Maksud perkataan itu palsu? Maksud hadis itu baik yang akan membawa ilmu di zaman ini min kulli khalafin, setiap zaman itu orang yang adil yang akan menghapuskan takwilan golongan yang jahil, yang akan membongkar kebobrokan golongan-golongan pemalsu ini, penjahat-penjahat pendusta ke atas agama. So itu konten hadis yang sangat baik maksudnya. Imam Ahmad akui, okey, walaupun hakikatnya sanadnya dhaif. So mengambil maksud yang mana tentunya ada dokongan daripada hadis-hadis yang lain, nas-nas Al-Quran yang lain. Tak apa kita ambil maksud tu. Tapi perbincangan tentang soal status sanad tu, sandaran kepada Nabi itu penting. Tak boleh ditinggalkan. Dua benda berbeza. Dua benda yang berbeza, yang perlu dibezakan. Kullu ma qalahu Nabi sahih. Wa laysa kullu sahih qalahu Nabi SAW. Semua yang Nabi kata sahih kan? Sahih. Bukan semua sahih Nabi kata. Kita buat podcast malam ni pun sahih. Tapi tak ada hadis. Tapi Nabi tak kata. Ustaz Mat lelaki. Sahih. Statement tu sahih. Tapi bukan hadis. Bukan hadis. Malah Nabi. Dia pun kata sahih. Dia pun kata sahih hadis. Oh, bukan macam tu. Sebab tu Ana tarik tadi semua sikit Datuk Sahih Usama tadi. Dr. Zaim mengingatkan kembali kenangan pasal penubuhan lajnah hadis. Ini satu kredit yang kena bagi kepada Timbalan Perdana Menteri juga zaman tu. Datuk Seri Zahid Amidi yang mana dia juga Menteri Timbalan Perdana Menteri sekarang. Hasil cadangan dan pandangan daripada kawan-kawan kita, saya sendiri dan rakan-rakan yang lain, ditubuhkan satu lajnah tasihih hadis. Soal kenapa diletak di bawah Kementerian Dalam Negeri? Ini ramai orang tak tahu. Kenapa? Kenapa di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tidak di bawah JAKIM? JAKIM ada Darul Hadis dia sendiri. Ya? Diletakkan di bawah kerana kita berikan keyakinan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid pada waktu itu. Isunya adalah bahaya hadis palsu. Itu tujuan dia. Sebab apa? Sebab hadis palsu ini boleh mengganggu keamanan negara dan kesejahteraan negara. Boleh mendatangkan bahaya. Boleh mewujudkan radikalisme. Sebab hadis palsu. Kerana pada waktu itu kita bahas, ramai-ramai masa tu kita bertengkar dengan Syiah apa semua sekali. Masa zaman tu lah. Hujung tahun 2010, 2008, 2006, 2007 itu start zaman orang membongkar soal kebejatan Syiah, bahaya Syiah, hadis-hadis palsu tentang sahabat-sahabat Nabi yang disandarkan kepada sahabat, menghina, mengeji sahabat, mengkafirkan sahabat, melaknat sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu hadis-hadis Syiah. Sebab tu kita cadangkan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi pada waktu itu, dan bila mengambil inisiatif itu, matlamat dan tujuannya itu. Okey? So itu antaranya lah, selain daripada ada perkara-perkara yang lain. Jadi sebab itu saya katakan bila kita bincang topik ini topik yang serius, bukan topik yang ringan, topik yang menjadi tanggungjawab semua. Saya suka Datuk kalau anda bagi contoh. Mungkin sebab saya ada hubungan sedikit dengan aliran politik. Saya bagi contoh. Contohnya begini ya. Rakyat mengundi. Okey, rakyat mengundi nak memilih calon. Okey, nak memilih kerajaan. Apa dia nak daripada kerajaan ni? Outcome-nya, hasilnya. Hasil dia nak hasil yang baik. Dia dapat makan, cukup makan, dia dapat kerja, dapat infrastruktur yang baik, negara aman dan sejahtera. Itu outcome. Hadis. Okey. Kita nak beramal ni. Macam Datuk kata tadi. Semua orang nak beramal. Umat Islam nak beramal. Jadi bila nak beramal ini, apa outcome daripada amal yang kita nak? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So menjadi right, tanggungjawab kita semua untuk memastikan mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita dapat syurga, kita buat amal yang betul. Macam tu juga dalam nak mengundi ni. Nak mengundi rakyat untuk memastikan dia dapat pemimpin yang betul, pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab, pemimpin yang amanah. Rakyat dia untuk kenal pasti siapa dia pilih. Kemudian dia ada right untuk mengkritik. Okay? Atas nama demokrasi contohnya. Dia ada right untuk kritik. Tak setuju kata, tak setuju kata, tak setuju kata. Tapi bila matang hadis tak boleh kata. Macam apa? Kena bagi ruang untuk terbukakan minda masyarakat untuk mengkritik bagi mereka-mereka yang membaca hadis tanpa sandaran. Atau bertanya, Ustaz nak tanya Ustaz, hadis ni riwayat siapa? Ini tak. Bila kita tanya, hang ni main aliran mana? Tak boleh. tanya. So kita kena buka ruang supaya ustaz-ustaz pun dia adalah rasa nak study, nak bertanggungjawab untuk meneliti sebelum nak main kelas. Hadis ni itu je, bukan kita nak suruh tuduh ustaz tu pemalsu hadis, tidak. Apatah lagi sekiranya ustaz tu dah lah tak baca. Lepas tu bacalah pula hadis palsu. Belajar hadis palsu, bila orang kata kat dia kata, ini semua nak serang ulama. Menghina ulama. Menghina ulama. Kalau betul-betul ulama tak baca. Kalau betul-betul ulama tak baca. Jadi palsu lah. So itulah sikit Ustaz. Sebab respon tu nampak tu. Pasal kata ulama penceramah yang baca hadis palsu tu, Datuk tulis ni, Datuk kata sebahagian orang kadang-kadang dia tak rasa bersalah kerana dia hanya memetik dari buku-buku mereka baca yang membuatkan hadis palsu. Jadi maksudnya kadang-kadang dia kata dalam kitab kami baca je. Ya. Kami amun nakal je. Amun nukil Nakal. Amun nakal. Macam mana? Kenapa ada pelet tu? Dia nak dia mungkin nak pergi berkahwin. Kan? Sebab dia ada juga orang saya baca je kan dalam kitab kan. Tengok kita ada Tuhan. Ataupun Ummu Ibrahim. Kan? Ummu Ibrahim tu tak tahan lah. Yang tu pun nama palsu tu. Nama palsu Oh, nama kitab palsu. Bukan Ummu Ibrahim, Ummul Barahin. Ummul Barahin. Maafkan saya lah. Dia macam ni, Ustaz Ahmad. Pandai sama. Cerita pasal tadi apa yang Datuk Fathul Bari sebut tadi menarik, iaitu kita kena pisahkan di antara sahihul makna dengan sahihun nisbah. Kesahihan makna tidak memastikan kesahihan sandaran. Kalau orang kata, Ina selalu sebut, kita jumpa satu orang, badan dia besar. Lepas tu kita kata kat dia, ni, Datuk Mufti kata hang gemuk. Tiba-tiba dia kata, kenapa Datuk Mufti buat apa ni, kita kata body shaming kat saya? Dia memang gemuk. Dia pun pergi jumpa Datuk Mufti, anak tak sebut. Anak yang kita yang sebut ni kata, alah, Datuk tak sebut, tapi kan betul makna tu. Memang gemuk. Datuk boleh terima tak? Datuk tak boleh terima. Dia kata, hampa siapa pergi sandar benda tu kat aku? Aku tak sebut. Makna betul. Jadi ini masalah orang yang kadang-kadang dia tak nampak. Kenapa kita lawan kepalsuan nisbah tu? Kerana bila kita sandarkan sesuatu pada Nabi, dia ada nilai agama kat situ. Kalau sandar pada Rora, sandar pada Sobri, dia tak ada nilai agama. Orang boleh ambil, boleh tolak. Tu pun tak boleh buat dusta atas nama orang. Nama orang pun tak boleh buat dusta. Apatah lagi, itulah orang kata fake news kan. Ada akta yang boleh kena tangkap kerana ada orang yang akan dizalimi. Itu pertama. Yang kedua, Dusta kat pemimpin tak boleh, dusta kat Nabi tak apa pula. tak apa pula. Ini masalah. Kemudian, katalah seorang ustaz kan, dia baca hadis palsu. Lepas tu bila orang tegur kat dia, dia kata, hamba ni ambil daripada kitab. Katalah orang lepas kuliah bagi kat dia sampul duit palsu. Dia nak terima? Bagi duit tu. Duit apa? Monopoli. Jutaria punya duit. Kan? Saidina. Duit Saidina. Balik-balik. Dia mesti tak puas hati. Dia pergi tanya masjid, pasal apa bagi kat saya duit Jutaria, duit palsu? Dia kata, alah Ustaz, saya ambil daripada sumber duit juga. Ustaz terimalah. Tapi bab tu dia tak mau terima. Dia nak yang asli juga. Lagi pun duduk dalam sampul juga. Duduk dalam sampul juga. Saya niat saya bagi ni ikhlas juga. Kan? Jadi kenapa Ustaz tak mau terima? Ustaz meragui saya ke? Ini masalah dia. Masalah dia adalah pada nilaian tu. Duit yang betul ada nilaian, ada nilai yang telah diletakkan oleh pemerintah yang boleh diperlakukan. Maksudnya boleh dibeli, boleh dijadikan bahan tukaran untuk jual beli dan sebagainya. Tapi duit palsu tak boleh. Jadi bila mana kita menukil mana-mana riwayat dalam kitab, kita kena pastikan kesahihannya.
Kerana Al-Imamul Iraqi menyebutkan siapa yang nukil satu-satu riwayat tanpa mengetahui statusnya, dia telah melakukan kesalahan, tak terlepas daripada dosa. Sebab apa? Sebab masa dinukil tu dia tak tahu status. Walaupun hadis tu sahih. Walaupun dia tak sengaja. Walaupun dia tak sahih. Maksudnya, walaupun hadis tu sahih. Masa dia nukil tu dia tak tahu. Lepas tu baru nak berasa nak semak. Oh, alhamdulillah sahih. Dia tak terlepas daripada salah. Pasal masa dia buat tu dia tak check. Masa dia buat tu dia tak tahu. Masa dia betul itu kebetulan. Kebetulan saya pun kena. Ya. Apa tali kalau kebetulan palsu? Jadi, sebab itu hadis ni dia bukan boleh main nukil-nukil, ambil-ambil. No. Kerana Nabi SAW ni menyebutkan satu hadis yang mutawatir. Dusta atas nama dia, tempat dia neraka kalau dia buat secara sengaja. Ini bahaya. Jadi, sebab itu ulama-ulama zaman dulu, Al-Imam Ibn Hajar, Az-Zailai, Al-Iraqi, antara ulama-ulama yang menulis kitab, nilai balik kitab-kitab fiqh yang menukilkan hadis-hadis ni. Antaranya macam kitab Ar-Rafi'i, ditakhrijkan hadis-hadisnya oleh Ibn Hajar dalam Talkhisul Habir. Dalam kitab Hidayah, kitab besar dalam mazhab Hanafi, ditakhrijkan hadis-hadisnya oleh Zailai dalam kitab Nasbur Rayah. Kan? Semua ini menunjukkan Ihya, kitab yang sangat-sangat masyhur, yang sangat-sangat berpengaruh, walaupun Ibn Tashfin antara yang mengarahkan bakal, tapi di masyariqah, di ulama-ulama masyariqah di timur ni glamour kitab tu. Glamour kitab tu sehingga Al-Imam Iraqi ambil tanggungjawab untuk menilai semula hadis-hadis yang dalam tu. Sehingga Al-Imam Al-Laknawi menyebutkan, hati-hati kalau mengambil kitab daripada mengambil hadis daripada kitab-kitab fiqh. Kerana kitab-kitab fiqh ni kebanyakannya menukil tanpa menyatakan sandaran. Jadi sebab bukan kita nak merendahkan ulama fiqh, tak. Tapi kita nak kata ilmu ini ada rijal. Ilmu ni ada jagohnya. Bukan kita nak sebut kita jagoh, tak. Kita penuntut ilmu. Tapi bila kita nak nukil hadis, kena tengok Imam Ahmad kata apa, Yahya bin Ma'in kata apa, Imam Syafi'i kata apa. Tak boleh ke kita sangka baik je dengan penulis kitab ni? Dia lagi pandai pada kita. Dengar apa kata Abdurrahman bin Mahdi, khislatan la yahsunu fihi ma husnul dhan, al-qadha wal hadis. Dua benda yang tak boleh nak sangka baik. Qadha, proses mahkamah, tak boleh sangka baik. Kan? Kalau hakim datang, orang datang ke hakim saya nak dakwa dia. Hakim kata, sangka baiklah, takkanlah dia ni orang kamu nak dakwa dia. Nampak kita kena sangka baik. Bagus, nampak muka pun bagus, pakai kepiah, takkanlah buat dia jenayah tak tergamak ke? Kan? Takkanlah tergamak buat jenayah-jenayah yang seperti ini, yang luar tabi'i ini. Tak boleh. Hakim kena jalan kes. Siapa pun dia, kan? Walaupun besar kecil ke apa ke? Walaupun dia punya martabat tu besar di sisi pengikut dia, kena jalan kes. Kalau terbukti bersalah, kena hukum. Yang kedua, hadis tak boleh sangka baik. Maksud bukan hadis tu tak boleh sangka baik. Kalau penilaian hadis, orang yang bawa hadis, kita tak boleh sangka baik dengan orang tu. Kita kena nilai. Sebab itu ulama-ulama hadis mereka menyebut, tadi Datuk sebut juga, berkenaan dengan golongan zuhad. Selain daripada golongan zuhad, ada satu lagi golongan. Golongan yang apabila mereka ni, asalnya mereka ni perawi hadis yang hebat, perawi hadis yang baik, tetapi apabila mereka mengubah tumpuan, maka mereka telah menjadi perawi yang dhaif. Antaranya Syarik An-Nakhai. Dia asalnya okey, tapi bila dilantik menjadi qadhi, dilantik menjadi hakim, dia dah sibuk dengan pentadbiran, dia dah sibuk dengan kes, dia kurang mumarasah. Ada seperti Ibn Lahiyah, asalnya perawi yang elok, tapi maktabah pula boleh terbakar. Perpustakaan dia terbakar, jadi buku rujukan dia terbakar. Ma'mar As-San'ani, antara perawi Sahih Bukhari, apabila dia pergi ke Basrah, meriwayat daripada orang Basrah, tertinggal buku nota. Zaman dulu tak ada Google Drive, tak ada handphone nak catat, tak boleh nak retrieve, tak ada email. Maka buku catatan dia tertinggal di Yaman. Maka pada ketika dia baca berdasarkan ingatan dia, maka banyak riwayat yang dia baca di Basrah. Anak-anak murid Basrah mengambil riwayat pada Ma'mar bermasalah, kecuali hanya sedikit. Sama juga bila Ma'mar menghadiri kelas-kelas guru-guru daripada Basrah. Kalau dia meriwayatkan daripada orang Basrah, ada masalah sedikit-sedikit. Kerana apa? Kerana dia bukan jenis perawi yang dhabtus sadar, dia dhabtul kitab. Dia menulis dengan kitab. Jadi, kesemua ini menunjukkan kepada kita ulama hadis, dalam bab hadis, siapa pun yang bawa, mereka akan nilai, mereka akan kaji. Tak ada ulama yang apabila ni ada satu aliran ni, satu grup ni, dia kata dia research group.
Tapi research group dia, asal khilaf je dalam penilaian, kita kena ambil yang paling ringan, yang paling dia suka. Contohlah, ulama ni kata dhaif, ulama ni kata palsu. Ambil yang dhaif. Kita tak boleh nak hukum dhaif, kita kena ambil yang ringan ni, kita ambil. Ini bukan research. Research, bila seorang kata dhaif, seorang kata palsu, kena tengok. Sama macam hadis yang kita bincang sebelum ni. Bila diriwayatkan dalam hadis dikatakan tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaq yahtazzu minhu al-arash. Menikahlah kamu, jangan bercerai kerana bercerai menyebabkan arash bergegar. Hadis tu, perawinya Amr bin Jumaih itu hampir sepakat ulama jarh wa ta'dil mengatakan dia ini dituduh sebagai pemalsu hadis. Tiba-tiba adalah satu ulama nama dia As-Sakhawi mengatakan hadis ini dhaif. Terus ada satu orang kata, Rora ni tu masalah dia, ada khilaf tapi tak nak berlapang dada. Ambillah yang dhaif. Kenapa tak bagi tahu dia dhaif? Dhaif yang diletakkan oleh Sakhawi tu kita kena tengoklah. Kenapa dia kata dhaif? Kan? Bahkan Al-Syekh Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah, ketika meletakkan muqaddimah tahqiq kitab Al-Masnu', dia buat satu statement yang sangat-sangat berani. Ini boleh buat kajian jugalah untuk PhD. Dia kata mana-mana kitab-kitab yang membahaskan tentang al-mawdu'at, mengumpulkan hadis-hadis palsu ni, kalau dalam kitab tu disebut la yasih atau la yasbut, tak sahih ataupun tak sabit, ia adalah petanda palsu. Ini yang dibuat oleh Abu Ghuddah. Dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia bukan aliran Saudi ni, dia aliran Sufi. Dari Sufi. Dia Syria. kecenderungan dia kepada Sufi. Dan dia buat satu statement yang sangat berani. Maksudnya kalau dalam kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu ni disebut bukan sekadar palsu je, la yasih, la yasbut. Dia kata kebiasaannya hadis-hadis seperti Isyarat ini kepada palsu. Isyarat kepada palsu. Jadi bila Imam Sakhawi kata dhaif, yang ni kata palsu, kita nilailah. Pasal apa dia kata dhaif? Oh, sebab ada perawi ni. Perawi ni apa statusnya? Yutahambil kadhib. Dituduh pendusta. Maka hadis tersebut dinilai sebagai palsu lah. Paling tidak pun sebagai matruk. Terlalu teruk. Dan kita kena tahu, palsu sebahagian daripada dhaif. Sebab dhaif ni payung besar. Dalam tu ada dhaif ringan, ada dhaif berat, ada palsu. Disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi, disebut juga oleh Al-Imam Suyuti. Palsu adalah seteruk-teruk hadis dhaif. Jadi, kalau Sakhawi sebut dhaif, orang lain sebut palsu, tak ada percanggahan pun. Kita ambil lah dhaif tu dengan makna dhaif yang besar. Kan? Kita ambil yang besar. Saya nak bagi satu contoh. Ini mungkin mengejutkan sikit lah. Ada satu hadis yang kita biasa dengar, ustaz kita biasa baca. Sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah fahuwa siraju ummati. Kan? Hadis ni dikatakan Nabi SAW bersabda, akan muncul di kalangan umat aku ni seorang lelaki nama dia Abu Hanifah. Dia adalah pelita umatku. Hadis ni, kalau kita baca, dia ada dua sanad. Sekadar yang kita tengok, ada dua sanad. Satu riwayat jalur Anas, satu riwayat jalur Abu Hurairah. Riwayat jalur Anas, palsu. Kerana ada Ma'mun Al-Harawi dalam tu. Riwayat Abu Hurairah ni, ada seorang perawi nama dia Al-Buraqi. Juga dituduh sebagai pemalsu. Tapi menariknya, hadis yang dikatakan memuji Abu Hanifah ni telah dinilai ada asal oleh Al-Imamul Aini dalam kitab dia Maghanil Akhlaq. Wa huwa Hanafi. Sehingga dia kata banyak jalur-jalur ni mimma yadullu ala anna lahu asla, dia kata. Oleh kerana jalurnya banyak, menunjukkan hadis ni macam ada asal. Dia mengatakan ada asal, maksud dia tak setuju orang yang kata palsu. Dan hadis ni kata Al-Imamul Hakim bukan hanya memuji Abu Hanifah. Mencelah. Waktu Al-Bawraqi membaca hadis ni dekat Khurasan, betul dia puji Abu Hanifah. Tapi apabila dia pergi ke Iraq, tak silap, bila dia pergi ke Iraq Di tak silap. Khurasan yang di Khurasan Atba' Syafi'i berkembang. So dia baca pula hadis, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris fahuwa adarru ala ummati min iblis. Akan muncul di kalangan umat aku seorang lelaki namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia lebih mudarat pada umatku berbanding iblis. Riwayat tu datang daripada perawi yang sama. Jadi sekarang ni kalau kita nak kata khilaf aja dalam penilaian tak boleh hukum palsu, ustaz-ustaz yang dalam research group ni kena convert kepada mazhab Hanafi. Kerana mazhab Syafi'i lebih mudarat. Menurut riwayat ni mudarat daripada iblis. Research apa ni? Itu yang pertama. Yang kedua, ambil mukadimah orang
lepas tu hukum semua bukan palsu. Sebab apa? Ini benda dibuat oleh pengkaji-pengkaji depa ni. Dia kata, kalau hadis ni palsu, kami tak setuju hadis palsu. Kalau hadis ni palsu, kenapa Imam Suyuti masukkan dalam Jami' Saghir? Kerana Imam Suyuti dah letak dalam mukadimah Jami' Saghir, dia tak akan masukkan hadis palsu dalam ni. Jadi bila ada dalam tu, maka tak jadi palsu lah. Sebab dah awak abang-abang tu. Mana ada orang guna mukadimah sebagai satu pemutus? Ibn Hibban buat mukadimah, orang nilai. Ibn Khuzaimah buat mukadimah, orang nilai. Imam Muslim buat mukadimah, orang nilai. Imam Bukhari kata, aku akan masukkan dalam kitab aku ni sahih, yang sahih sahaja, pun orang nilai. Darqutni mai kritik pula. Maksudnya orang tak terima mukadimah seorang alim ni sebagai satu kaedah umum. No peminjangan, tutup pintu. Sebab itu Al-Ghumari mengarang kitab Al-Mughir. Al-Mughir itu Asy'ariyah. Al-Ghumari adalah tokoh sufi, bukannya tokoh salafi daripada Saudi, dia daripada Maghribi. Anti salafi lagi. Anti salafi. Asy'ariyah lagi. Asy'ariyah lagi. So, dia tulis satu kitab Al-Mughir, menghimpunkan hadis-hadis palsu yang diletakkan oleh Imam Suyuti dalam Jami' Saghir, dia himpun satu tempat hadis palsu. Dan baca bahasa Ghumari dalam tu kepada Suyuti sangat-sangat keras, dan tegas dan tajam. Kita malah nak nukil. Selagi orang kata kita, setara kita sebut macam ni pun orang kata kita biadab lah. Boleh baca kitab Mughir. Ghumari tak baca mukadimah? Dia kritik, dia kata bagaimana seorang tokoh yang mengatakan berjanji nak selamatkan kitab daripada hadis palsu, memasukkan hadis seperti ini. Dia tidak menyempurnakan janjinya. Ini disebut oleh Ghumari. Dan ulama-ulama sejak dulu mereka tak jadikan kehebatan tokoh itu sebagai penentu hadis. Ini satu. Dibaca Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mazhab Syafi'i. Apa An-Nawawi kata, jangan kamu heran kerana solat raghaib itu adalah ihya dan tibbul qulub, maka kamu mengamalkannya. Bulan Rajab ni. Sebenarnya bulan Rajab ni. Dan Imam An-Nawawi kata, qatalallahu wadi', Allah Taala hukum kepada orang yang tak ada. Dan dia kritik Imam sebutan hadis itu dalam Ihya Ulumuddin. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kerana mereka kadang-kadang mereka kata cukuplah, kita siapa nak kritik dia. Dia kalau kira macam tu, tak ada hadis, semua kita hadis tu sama ajalah. Kan semua kita hadis tu lebih alim daripada kita. Dan ini adalah isu yang mesti kadang-kadang orang awam mereka tak faham latar ni. Tadi Dr. Ruzami sebut, nak tambah lagi. Antara pemalsu hadis yang kita dah sebut, yang paling mengancam juga selain daripada golongan yang tasibuna ila zuhdi was salah ni, ila al-wa'az wal qusas, para penceramah dan para pelipur larang. Mereka ni memang disebut, baca Ibn Salah ni, bukan kita. Ibn Salah sebut inilah orang-orang yang mereka ni berceramah, mereka quote apa-apa saja yang menyebabkan orang ramai suka. Hatibul Lail kan? Hatibul Lail. Sehingga Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, ketika Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in masih baik lagi masa tu, dan mereka masih berkawan lah masa itu, dia hadirlah majlis, dia kata hadatsani Ahmad wa Yahya. Dia kata, Ahmad mana? Ahmad bin Hanbal. Yahya mana? Yahya bin Ma'in. Dia kata, aku Ahmad bin Hanbal ni, Yahya bin Ma'in. Dia kata, apa ingat Yahya bin Ma'in dengan Ahmad seorang pula ya? Amai lagi orang Yahya bin Ma'in. Ini adalah masalah di dalam hadis. Dan dia ada kesan yang kita kena ambil kira. Hatta ada hadis yang disebut dalam Musnad Ahmad, tapi Imam Ahmad sebut, tidak semesti Imam Ahmad sebut terus telah jadi sahih. Di antara hadis Abdul Rahman bin Auf, yadkhuluna jannah habwan. Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak disebabkan dia terlalu kaya. Hadis ni kalau nak masuk, dia akan masuk bawah bab dhammul kasb. Dia celaan kepada pekerjaan. Orang kalau bekerja, orang kata anda tengok, bayangkan Abdul Rahman bin Auf yang kaya, bantu Nabi semua, masuk syurga merangkak pasal kaya. Kita ni kalau kaya mampu habis hamba miskin. Itu salah satu kesan pada hadis palsu. Salah satu kesan daripada palsu. Dan menyebabkan umat akan jadi malas. Dia bukan sedikit. Sama juga benda-benda yang kadang-kadang orang tua-tua amalkan. Dia sangka Nabi kata tiup di jari, sapu di mata, mata cerah dan seumpamanya. Dia kata hak Nabi ajak pun tak jadi juga. Nampak? Siapa kena? Nabi. Yang bohong ustaz. Yang kena Nabi. Jadi dia akan menghilangkan keyakinan untuk orang beramal. Dan untuk apa kalau benda elok pun
Tapi bukan datang tengok hang kata duit ni memang palsu, tapi yang tengok elok warna pun cantik, color. Nak buat apa dia palsu? Agama yang palsu, ajaran dia nak buat apa? Bukan datang daripada Allah Taala. Tu Nabi kata saya kunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum an yudillunakum wa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Kamu jaga, akan datang akhir zaman dajjal lah, sebab orang kata dajjal tu. Tu kata sebab tu ahli hadis dia kata dajjal. Kalau nak kata dajjal ni pada pemalsu hadis boleh lah. Kalau nak kata dajjal berkata tak kena. Kadzabun, pendusta. Dia akan buat mari hadis yang Nabi kata kamu tak pernah dengar, sahabat. Mak bapak kamu pun tak pernah dengar. Maksud sebelum generasi sahabat, generasi selepas sahabat pun tak pernah dengar. Nabi kata jaga-jaga. Jangan sampai mereka ni apa? Menyesatkan kamu dan memfitnah agama kamu. Jadi ini tugasan yang mesti kita buat. Kita kena hadapi golongan ini, dan banyak kalau kita nak kira hadis-hadis palsu ni. Datuk, sebelum kita nak pergi kepada Datuk Fathul Bari kan, tadi kita dengar Dr. Rora banyak sebut tentang bukan senang kita nak kena tengok sanad, ulama-ulama ada kitab tarikh, takhrij dan sebagainya, ada ilmu kan. Sekarang ni ada satu persoalan yang mungkin Datuk Fathul Bari juga boleh tambah nanti. Sahihkan hadis melalui mimpi. Itu satu. Yang kedua dia kata kalau tak tengok dalam satu hadis tak ada dalam kitab, dia kata jangan kata palsu lagi. Sebab apa? Kemungkinan ulama tu menyimpan di dalam dada dia. Dia tak nukilkan semua dalam kitab. Ni tak ada dalam kitab, tak ada dalam kitab, palsu. Nanti dulu mungkin ada dalam dada. Satu lagi Datuk, geng-geng yang saya ingat Habib kot, dia kata dia tak payah tengok sanad, dia tak payah tengok rawi, dia tak payah tengok matan. Kalau cakap bercahaya mulut, sahih. Macam mana tu? Kita cakap tadi keluar mulut, percaya ke tu? Makan yang kam lah tu. Okey, yang keluar pun keluar udang kan. Macam mana tu? Bahaya ni tu. Idea ni bukan mereka dahulu telah ada orang yang cakap benda macam ni. Oh, lama dah. Tak lama. Dahulu di dalam usaha mereka untuk mempertahankan hadis-hadis palsu mereka. Sebahagian mereka mendakwa mimpi. Dan mereka ini yang disebut oleh dalam Al-I'tisam oleh Imam Syatibi. Benar, dan dikritik oleh ulama-ulama hadis. Mereka kata apa? Kamu ambil hadis daripada manusia pada manusia. Kami ambil hadis daripada Tuhan. Al-Hayyul ladzi la yamut. Minal hayyil ladzi la yamut. Kami ambil hadis ni daripada yang hidup dan tidak mati. Ambil tu daripada Allah Taala. Ladunni. Jadi mereka ambil daripada Allah Taala. Dan dia boleh dakwah macam-macam. Itu yang kita tengok yang dakwah. Sekarang ni macam di Indonesia, saya bahagia isu dia mendakwa keluarga Nabi. Mimpi. Pasal apa kat sini kubur Nabi ni? Mimpi. Cara macam tu juga kalau sebagian agama di Malaysia ni, dia pergi ambil tanah orang, dia pergi buat tokong dia. Dia kata dia mimpi. Tak boleh nak batal mimpi dia, kita kena mimpi pula balik. Jadi kalau dia kata dia mimpi, macam mana kalau orang kata aku mimpi Nabi kita palsu? Ini Israel pun mimpi ambil tanah Palestin. Ini adalah satu mimpi. Tak sudah kita. Tak sudah. Ini satu hal. Dan kemudian tadi tentang orang cakap bercahaya. Ini dulu ada hadis palsu tentang kalau bersin. Bila tengok satu orang bersin tu aja dia hadis sahih. Ada. Bila kamu tengok satu orang tu bila dia baca hadis dia bersin, dia hadis sahih. Ini juga dalam Abu Daud tu ada dinafikan ulama-ulama tolak hadis-hadis yang seperti ini. Termasuk juga dakwaan tentang dia boleh rasa kalau hadis itu sahih, dia boleh rasa. Al-Maududi antara orang yang dia bukan nak terima hadis palsu, tapi Al-Maududi alim tapi dia jurnalis. Tapi Maududi dia kata kalau kita rasa orang alim tu bila dia tengok hadis tu tak tengok sanad pun dia boleh tahu hadis tu sahih. Tak muntabit, tak dia. Al-Imam Ibn Qayyim tulis Al-Manarul Munif, dia kata ada ciri hadis palsu ni. Dia bukan kata ciri hadis sahih tu. Ciri hadis palsu tu kita boleh tahu benda rakik, bahasa yang tak mungkin. Arba'un la tashba'u min arba'. Unsa min zakar,
ainun min nadar, Ardun min matar. artun min matar, uzunun min khabar. 4 benda yang tak sentiasa mendahagai Mendahagai. mendahagai 4 benda yang lain. Perempuan pada lelaki, bumi kepada hujan, telinga kepada mata kepada pandangan, telinga pada pendengaran. Benda macam tu Nabi tak kata benda tak perlu. Kan, benda tak perlu. Rakik benda kan. Benda yang rakik, benda yang apa longgak punya ucapan yang tak mungkin. Lekeh, benda yang selekeh. Kadang-kadang benda yang hak daripada Umar tu, benda yang dianggap sebagai mubalaghah, berlebih-lebihan dalam pahala. Mujazafah dia digunakan. Semayang yang ni pahala sampai 1000 orang mati syahid. Baik. Sekarang macam itulah yang banyak sekarang ni. Kalau diamalkan zikir ini, maka diampunkan seluruh dosa-dosa. Tapi orang tertarik. Orang tertarik lah sebab manusia ni dia frust dengan diri dia sendiri. Dia rasa itu benda yang, walaupun mujazafah ni kadang-kadang ulama-ulama hadis bincang, sukar juga nak ditakkan dawabit. Kerana ada hadis yang memang tinggi juga fadilat dia. Tapi ini benda-benda yang mana menyebabkan orang kadang-kadang memandulkan amalan manusia. Memandulkan. Kenapa? Dia kata, bagus lah orang nak beramal, pasal apa nak kacau? Dia ada bab fadail. Hadis-hadis dhaif ni ada diringankan. Maksudnya kalau dhaif tu tak terlalu serius, kita ambil dia sebagai satu amalan untuk peribadi kita. Kita tak sebarkan ia sebagai jazam daripada Nabi. Adalah beberapa benda. Dan dia juga bukanlah benda-benda yang pelik. Memang di bawah benda-benda yang ada dalam agama. Macam fadilat semayang tu biasa. Semayang 2 rakaat. Kan dah ada. Itu semayang duha. Memang dah ada hadis lain. Kemudian ada hadis yang kata fadilat dia. Hadis tu dhaif sikit. Kelonggaran para ulama dalam hal ni. Tetapi nak main benda baru, kopi lah, apalah ni. Kan? Tu tak cerita lagi cerita-cerita palsu yang lain. Yang reka tak tahu mana. Yang orang percaya. Kan? Istana Fir'aun lah, apalah. Itu satu cerita lain pula. Jadi ini semua, kenapa? Kerana terbiasa berbohong atas nama agama. Itu isu dah. Kalau boleh buat hadis palsu. Hadis tu sanad pada Nabi. Nabi ni sanad Tuhan. Mereka kan boleh buat juga ayat Quran palsu. Apa beza? Tetap datang benda dua-dua tu daripada hadis. Hadis daripada Nabi. Nabi wa ma yantiqu anil hawa. Wahyu. Kan dia Nabi bercakap bukan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang wahyukan kepada dia. Ya Quran wahyu. Tambah aja. Boleh macam tu? Tak boleh. Jadi ini adalah benda yang serius. Walaupun hadis ada sikit kelonggaran lah di Quran, di sudut riwayat bermakna dan seumpamanya. Kita balik pada doktor, mungkin doktor boleh tambah sikit dan mungkin berespon sikit. Ada orang kata juga kita ni nak ambil buat apa yang sahih, kita pun dhaif. Kita padanlah dengan kita yang dhaif ni. Dan kebetulan kita ambil yang dhaif jelah. Kebetulan Datuk pun dia punya PhD takhrij fadail amal kan. Ya, ada orang kata pandai lebih pada Kandahlawi ni. Mungkin doktor boleh respon sikit kan. Tak, masalahnya kalau ubat nak makan ubat kuat. Tak ada orang pergi cari di Doa pasaran. pun tak doa amal yang kuat-kuat. Tak, betul. Tak ada orang pergi cari di pasaran. Saya dah ubat dhaif. Semua akan cari ubat kuat. Minta ubat yang baik sikit sudah lah. Ada tak ada. Dah lega tu. Itu cakap. Okey, apa ni masih Ustaz Mat sebut pasal tesis kan. Okay. Sama macam yang Sahibu Samah sebutkan tadi. Contohnya dalam fadilat amal. Masa saya pilih tajuk ni dan lulus PhD saya dalam tajuk ini, fadilat amal ni. Saya sebenarnya fokus dalam fadilat amal yang takhrij hadis ni dua bab saja, 2 kitab saja. Fadail as-sadaqat dengan fadail hajj. Al-hajj was sadaqat. Pasal haji dengan pasal sedekah. Fadail amal ni kitab, kalau saya rasa penonton pun tahu, kita semua pun tahu, kitab yang menjadi salah satu rujukan bagi rakan-rakan daripada Jemaah Tabligh. Yang mana kitab ni bertebaran lah. Saya datang semangat nak tulis ni pasal pi masjid mana-mana pun kita akan jumpa kitab ni. Itu standard. Cumanya oleh kerana kitab ni dia ada dalam kitab tu sendiri ada kitab. Dia ada 9 kitab semua dalam tu. Dan saya tertarik 2 kitab yang hujung tu,
kitab berkaitan dengan haji dan sedekah. Kerana pada waktu saya tengok kitab tu pada musim haji waktu tu. Sebelum nak pergi musim haji. So, mai bincang-bincang mengikut jumlah hadisnya sesuai dengan tesis PhD. Saya pilih hadis-hadis yang berkaitan dengan yang tak dikeluarkan oleh dalam kutub sitah. Maknanya hadis-hadis yang saya pilih ni tidak ada dalam kutub sitah. So saya fokus takhrij ataupun penilaian hadis-hadis tersebut dalam kitab Fadilah Haji dan juga Sedekah dalam Fadhil Amal. Cuba saya nak cerita pasal Fadhil Amal, nak respon pada apa yang Datuk Sahib Bersama sebutkan tadi pasal cerita-cerita ni dan menjual nama tokoh. Salah satu cerita dalam muqaddimah Fadhil Amal ni, cerita pasal masyhur cerita ni, bagaimana cerita dinukilkan daripada Al-Imam Rifai tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah berada ketika itu di Madinah. Nabi SAW menghulurkan tangan keluar daripada makam baginda SAW bersalaman dengan beliau dan disaksikan oleh 90,000 orang jamaah yang ada di situ. So ini dinukilkan di dalam Fadhil Amal. Dan Syekh Al-Kandahlawi ambil daripada mana? Dia bukan ambil daripada sumber sembrono juga. Dia ambil daripada nukilan Al-Imam Suyuti dalam kitab dia Al-Hawi. So jadi adakah kerana dia nukil daripada Al-Imam Suyuti bererti kita mesti katakan cerita ni sahih? Bayangkan Aisyah, isteri Nabi yang menetap di rumah Nabi, yang baginda sallallahu alaihi wasallam wafat di atas ribanya. Sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. 10 orang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dinukilkan satu pun daripada kalangan mereka Nabi hulur tangan daripada makam salam dengan depa. Tapi tiba-tiba mai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini seorang lelaki, seorang tokoh ilmuwan yang saya kira dia terfitnah. Cerita daripada nukilan dia tak ada pun. Bukan dakwah orang dia. cerita. Bukan dia pergi dakwah macam tadilah, macam kata Datuk Mazhar kata, Datuk Mufti kata kawan tu gemuk tadi ya. Datuk Mufti tak kata. Hak macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani antara tokoh yang digunakan nama beliau oleh golongan-golongan tertentu, aliran sufi yang agak melampau ini, menggunakan nama beliau, mencanangkan kedudukan beliau al-mubalaghah, secara berlebihan, mujazafah dalam memuliakan dan mengagungkan beliau. So ini ada dalam Fadhil Amal. Jadi bila ana sebut ni, ada orang kata sama, dia kata apa? Dia kata hang ni lagi hebat daripada Kandahlawi ya. Itu cabaran dia, sehingga kan ana terpaksa berkunjung ke markas Jamaah Tabligh di Seri Petaling, bertemu dengan tokoh-tokoh mereka. Bukanlah berdebat apa, tidak berbincang, memaklumkan tesis ana, naratif penulisan. Ana bagi tahu ni muqaddimah memuji Syekh Zakaria Kandahlawi, kedudukan dalam hadis, ilmu beliau, sejarah beliau, riwayat hidup beliau, sirah, biografi beliau yang nanukilkan di situ. Beliau pegarang kitab yang hebat, Aujasul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik, walaupun beliau Hanafi. Dalam cuba pelik sikitlah dalam kitab tu, walaupun syarah Muwatta Malik, tapi dia bagi muqaddimah pasal biografi Al-Imam Abu Hanifah. Kitab syarah Muwatta Malik. Tapi tak apa, itu tidak ada masalah. Kita tak ada masalah bab tu. Cuma bila kita tulis yang tu, dia kata kita nak kutuk dia. Tak. Dalam kitab tu jelas kita susun dengan cara yang baik. Dan kita temui dalam 2 kitab yang anak buat kajian ini, ada lebih kurang 21 hadis yang dhaif, 21 hadis yang dhaif jiddan, dan ada lebih kurang dalam, seingat anak 7 ataupun 17 hadis yang maudhu'. Munkar masuk hadis yang la asal lah, yang tidak ada asal baginya. So jadi apa yang nak cuba disampaikan, perbincangannya bukan demi merendahkan kedudukan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Sama macam Al-Iraqi lakukan pada kitab Al-Imam Al-Ghazali. Sama sekali tidak menjatuhkan kedudukan dan maruah beliau. Okay? Tapi lainlah kita hari ini, kita berhadapan dengan sebahagian qusas, orang yang duk bercerita mengarut kecil kopi tadi ni. Memang itu pada ana tanggungjawab semua
untuk tibai depa ni. Yang tu mengumpat yang beribadah. Yang Ijlis beribadah ma'ana kepada Allah nartab Subhanahu fillah. Depa tu kata duduk bersama kami, kita mengumpat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkataan kita, itu perkataan ulama hadis. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada pengalaman berhadapan dengan situasi ini, dan ana rasa Datuk Sahibus Samahah dengan Dr. Rora lebih banyak lagi cubaan-cubaan ataupun daripada musuh-musuh. Bukan musuh-musuh bagaimana? Maksud ana di sini orang-orang yang ana tak faham, dia tak suka orang cakap pasal status hadis. Dia tak suka. So jadi ana kira menjadi tanggungjawab kita bersama untuk terus mendedahkan kepalsuan dan pemalsuan. Ada dua pemalsuan. Satu, pemalsuan hadis itu sendiri, hadis-hadis palsu yang disebarkan. Kemudian hadis-hadis palsu yang dipalsukan. Dia palsu macam cerita kopi tadi. Kitab mana tak tahu ada. Betul ya. Sanad pun tak ada. Kadang-kadang ulama sebut la asla lahu, kemudian la a'rif sanadahu, tak tahu sanad mana apa, tak ada, tiba-tiba muncul. Dan kemudian satu lagi, hadis-hadis yang sahih yang telah dipalsukan makna dan penjelasannya. So ana kira ini tanggungjawab besar ahli-ahli ilmu para Ulama-ulama hadis objektif dalam ni. Hatta orang Saudi ke apa, bila hadis, kalau hadis tu dhaif, ada dalam kitab Ibn Taymiyah, mereka sebut dhaif, Ibn Taymiyah sebut. Ya. Tidak pernah ada geng kita kata jangan kata dia tak ada. Ada Ibn Qayyim sebut mereka dhaif. Ya, sebab antara yang menyebut benda tu adalah, kalau tak silap Imam Syafi'i antara yang dinukil sebagai dia kata qalu habaina qalu nuhabi law habaina la habaina Zuhri. Imam Syafi'i kata, mereka kata kami bias. Kalau betul kami bias, kami akan bias pada Zuhri. Kerana Zuhri itu tokoh besar hadis. Tapi mursal Zuhri dinilai dhaif oleh ulama hadis. Kerana Zuhri bukan sahabat. Bila dinilai diriwayat terus daripada Nabi, juga dihukum sebagai riwayatnya itu adalah riwayat yang tak diterima. Dan Al-Imam Suyuti menukilkan dalam Tadribur Rawi, mana-mana kitab di zaman yang terkemudian, di zaman dia, yang tidak ada langsung dalam Dawawinus Sunnah, tak ada langsung dalam mana-mana kitab riwayat, maka itu kata Imam Suyuti petanda yang menunjukkan hadis itu memang tidak ada asalnya. Tak boleh kata memang tak ada dalam kitab, sebab dalam hafalan guru saya. Di zaman terkemudian ini tidak dikira. Tak, satu lagi, prinsip ayat Al-Quran jelas. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Tak salah kalau kita tak beramal dengan benda tu. Ya. Kalau kita tak jumpa, tak salah. Han tak mengamalkan benda ni. Tak tahu hadis saya tak, memang tak boleh amal pun. Tak perlu. Rugilah hangpa tak amal benda ni. Agama kata jangan amal kalau tak ada ilmu. Dan satu lagi naratif yang orang suka bawa adalah mereka ni selalu memalsukan hadis. Senang-senang nak palsukan hadis. Betul. Kita kena tukar. Sebenarnya jangan senang-senang nak mensahihkan hadis. Sebab tu dia letakkan syarat hadis sahih. Dia tak letak syarat hadis dhaif. Kerana tak cukup 5 syarat tu, terus jadi dhaif. Ya. Maksudnya asal sesuatu riwayat adalah tidak sabit sehingga dibuktikan sebaliknya. Maksud asal sesuatu riwayat tak boleh nak kata sahih sehingga cukup 5 syarat. Siapa dakwa Nabi kata datangkan bukti. Bawa mari 5 syarat tu. Kalau tak cukup satu, terus dianggap sebagai dhaif. Itu ingat peristiwa, saya ingat peristiwa Umar dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Tak silap hadis Ya, baca salam salam. tiga Bagi salam. Istizan. Istizan, minta izin 3 kali kan. Minta izin 3 kali. Itu Abu Kan? Musa. Itu Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dengan Umar Al-Khattab Sehingga yang Umar bertegas kata, mendatangkan had bagi bukti. Siapa dia yang meriwayatkan selain daripada kamu? Tidak dipukul. Oh, Kalau tidak kena pukul. dipukul. Kami tak pukul orang. Tak ada pukul siapa pun. Umar kata bukan kerana dia nak tuduh pendusta, tapi jangan dibiasakan mendakwa tanpa Membawa ada bukti. menyandarkan tanpa kepada bukti. Ya. Itu sabi. Ali minta orang sumpah kan, kalau bawa riwayat kat dia. So Zaman Umar kan dia memenjarakan Ya. sahabi juga Yang disebabkan banyak meriwayatkan hadis. jadi isu ni isu yang kita rasa menjadi common interest. Kepentingan bersama. Dia bukan kepentingan aliran, tapi kepentingan nak menjaga agama. Kalau tak, Yang cakap pasal hadis palsu ni semua ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Rentas Malik, mazhab. rentas mazhab. Soalnya soal dia palsu. Kemudian hadis, lepas hadis tu sahih, kau nak tafsirkan jadi aliran tu, kau nak tafsir, itu cerita lain. Tapi kena pastikan dulu memang ada bukti Nabi yang kata. Kalau tidak semua orang dakwa, habislah agama ni, kan. dan sajalah nak promote sikit Samad. Apa ni, kami ada tim yang buat semakhadis.com. Dan alhamdulillah sekarang ni antara
funder-funder juga. Datuk Fatul Bari antara funder kita, Semak semua sebar. Telekom Malaysia antara funder kita, Tabung Haji antara funder kita, yang kita kumpulkan hadis-hadis dhaif dan palsu ni di dalam satu laman web dan apps. Dan alhamdulillah dalam kerja dah daripada 2019 sehingga sekarang 5 tahun dah, kita dah berjaya memasukkan sebanyak lebih kurang 40,000 hadis dhaif dan palsu dah ada dalam database. Sekarang ni kami sedang usaha untuk menterjemahkan hadis-hadis yang sahih pula, insya-Allah. So ini satu usaha yang kita boleh kata my dream lah. Kita punya impian bersama siapa yang belajar hadis, sebab kadang-kadang bila sampai musim-musim tertentu ni orang tanya, jadi kita tak larat nak jawab kan. Jadi sebab benda tu dia macam rutin. Macam bila datang Rejab, orang tanya pasal Rejab kan. Jadi Rejab. kami nampak trend bila semak hadis, bila datang bulan Rejab, so reach akan tinggi. Visitor akan ramai sebab orang akan mula cari dekat Google hadis-hadis berkaitan dengan Rejab, hadis-hadis berkaitan dengan Ramadan. So dia ada occasion yang tertentu. Jadi kami rasa kalau buat semak hadis ni senang, orang boleh semak, dan dia sangat ringkas, ada rujukan secara ringkas untuk orang awam pakai. Ini wakaf ilmu, dan insya-Allah kita doakan agar dia berterusan lah. Buku ni nampak tu. Buku ni boleh dapat percuma daripada Jabatan Mufti lah. Buku ni ringkas je lah, bukan ni untuk bacaan orang awam lah, bukan tentang hadis palsu, So, tentang kurangnya ada garis panduan. ada garis sikit. Untuk siapa-siapa yang dapat Jabatan Mufti boleh dapat percuma. Biasanya main Kampung Sunnah ataupun kita kena iklan Convention International Convention, Sunnah Convention pada 27 28 yang alhamdulillah setakat ni saya nak kena sebut sikit lah, ambil kesempatan boleh, ni sebab berita yang sahih kita benarkan. kerana convention ni kita tengok pendaftaran dia ataupun dia walk-in pun ramai, pendaftaran pun telah melebihi pada satu angka yang kita bimbang atau terlalu banyak. Jadi saya nak nasihatkan terutama yang travel daripada jauh lah, ada yang travel daripada New Zealand lah apa semua, mungkin mereka yang betul, yang orang putih pun ada, kebanyakan yang KL yang dan semua banyak negara lah keluar banyak lah daripada states yang bukan foreigners pun ramai. So jangan pesalah kita siapa sampai awal dia dapat kursi. Kita tak kata kursi, kita tak tagging. Sampai awal, first come first serve. Okey, dia jadi punya kaedah dia, siapa datang awal boleh masuk. Datang awal boleh masuk. Kalau lambat, kita dah ada khemah kat luar tu, dia boleh tengok jugalah. Kita ada screen semua, tapi dalam dewan tu muat per ribu je. Jadi dia ni lah, alhamdulillah, insya-Allah. Yang orang hantar kita pun dah 3,000 lebih, 4,000 lah. Tak walk in pun ramai, tentu ayat perlis ni semua walk in je. Jadi kita harap kena pandai-pandai lah. Okey, alhamdulillah kepada penonton Fikrah dan Hujah, dan saya dimaklumkan walaupun jam dah hampir 11 malam, tapi yang mengikuti secara live hampir mencecah 6,000 dalam semua saluran kita. Kita taklah kisah sangat view ni sebab sekurang-kurangnya ketiga-tiga panel telah menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam menjawab dan meleraikanlah isu tentang hadis palsu ni. Jadi saya tak bolehlah lagi nak berceloteh panjang kerana miangkam ni semakin menusuk ke dalam hidung kami. Jadi nantikan Fikrah dan Hujah dengan landasan ilmiah menanti dan menemui semua penonton kita dalam siaran yang akan datang minggu hadapan. InsyaAllah doakan ahli-ahli panel kita, saya semua kita sihat dan diberikan kekuatan untuk terus berdiri di atas prinsip ilmu dan kita diberikan ketenangan jiwa dan kebaikan dunia dan akhirat, insyaAllah. Terima kasih Datuk Profesor, dan terima kasih juga tetamu istimewa kita yang telah memenuhilah jemputan kita dan Siap belanja weh. Siap belanja kita juga. Terima kasih Datuk, dan mudah-mudahan siapa yang nak menjemput Datuk bolehlah menjemput dengan benar dan sahih. Bukan jemputan palsu. Bukan jemputan palsu. Jangan beri harapan palsu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.